Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Thumma amma ba'd. InsyaAllah pada malam ini saya diminta untuk menggantikan penceramah yang tidak dapat hadir. InsyaAllah kita sambung tahsin tilawah Al-Quran kita, yang mana pada hari ini kita sambung pada halaman yang ke-516, halaman 516 daripada surah Al-Hujurat, surah Al-Hujurat juzuk yang ke-26, bermula daripada ayat yang ke-5. InsyaAllah kita sambung tahsin tilawah Al-Quran kita pada halaman yang ke-516 surah Al-Hujurat, halaman yang ke-516 juzuk 26, bermula ayat yang ke-5, insyaAllah. Sebagaimana biasa kita akan detailkan beberapa ayat yang pertama, kedua dan ketiga pada malam ini. Kemudian kita sebut sedikit berkenaan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam ayat-ayat yang kita baca, dan ayat-ayat yang berbaki lagi kita akan terus baca, dan kita akan berikan sedikit pencerahan pada beberapa tempat yang mungkin biasa ataupun selalu dilakukan kesalahan padanya. InsyaAllah pada hari ini kita mulakan dengan ayat yang kelima. Dan kalau kita ingat lagi pertemuan kita yang sebelum ini, kita masuk pada awal surah Al-Hujurat. Di dalam surah ini juga disebut oleh para ulama suratul adab, surah adab, kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepada kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beradab dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya jangan meninggikan suara di hadapan baginda ketika hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga diistimbatkan oleh para ulama, setelah kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hukum itu masih berterusan. Jangan kamu meninggikan suara di hadapan maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih lagi ditekankan di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, hormat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana implikasi daripada perkara tersebut sangat besar. Allah Subhanahu Wa Taala sebut antahbata a'malukum, dibimbangi akan terhapus, terbatal amalan-amalan kamu kerana tidak menjaga adab dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan makhluk yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Jika kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, bermula juzuk yang pertama, paling awal Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kita umat Islam, orang-orang yang beriman, dengan suruhan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, adalah terdapat pada juzuk yang pertama dalam surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala sebut ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina. Disebut oleh para ulama, ayat itu mengajar manusia umat Islam khususnya supaya beradab dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat yang terakhir ya ayyuhallazina amanu berada pada juzuk yang ke-28. Allah Ta'ala sebut ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha, mengajak umat Islam, orang-orang yang beriman, supaya bertaubat daripada dosa kesalahan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Di tengah-tengah di antara kedua ya ayyuhallazina amanu itu banyak arahan, hukum hakam dan sebagainya. Disebut oleh para ulama bahawa kita diajar yang pertamanya adalah mengagungkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghormati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga adab dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disudahi ayat Al-Quran ya ayyuhallazina amanu dengan supaya kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, pada hari ini insya-Allah kita lihat pada ayat yang kelima dulu. Walau, huruf waw adalah huruf yang keluar daripada dua bibir mulut kita yang kita muncungkan. Wi, wu, apa saja baris dia mesti dimuncungkan dulu. Kenapa? Kerana itu makhraj huruf dia. Ini tempat keluar bagi huruf waw. Walau annahum, jadi mana-mana jumpa dalam Al-Quran nun dan juga mim yang bersabdu, pastikan kita lamakan dia. Yakni sebelum kita nak bariskan nun, nak sebut, tahan dulu. Annahum, itu kita panggil gunnah, yakni lamakan gunnah tersebut. Kita panggil apa kalau orang belajar tajwid? Wajibul gunnah. Annahum sabaru, mim mati dalam Al-Quran jika diletakkan tanda mati di atas dia menunjukkan bahawa mim itu tidak perlu kita lamakan. Yakni kita matikan mim terus pindah kepada huruf selepasnya. Annahum sabaru, dalam tajwid dinamakan sebagai izhar syafawi. Sa tebal, ba nipis, ra tebal, ru dua harakat man asli. Hatta, ambil perhatian sikit bagi huruf ha. Orang Melayu kita tak biasa dengan huruf ha. Dalam percakapan harian kita yang selalu kita guna adalah ha. Walau annahum ha tu, biasa. Adapun ha kita tak guna dalam percakapan harian kita. Jadi tempat huruf-huruf yang jarang ada dalam percakapan harian kita secara khususnya, kita ambil perhatian sikit supaya kita dapat letakkan pada tempat yang betul. Hatta, jangan hatta. Tambahan lagi, huruf ha ini banyak terdapat di dalam surah Al-Fatihah yang merupakan rukun bagi salat yang wajib bagi kita membaca dengan betul. Hatta takhataban huruja ilaihim. Setengah orang disebut bila mim mati sebelumnya baris bawah, sebutan dia itu bunyi condong sedikit. Bagaimana? Ilaihim, disebut him, sedangkan him ha bawah hi, tak ada ha bawah he. Tapi bila baca ilaihim, itu kita ambil perhatian. Itu biasa setengah-setengah orang disebut kita. Dia sebut ilaihim, jelaskan lakana kha tebal, khayra tebal, rallahum, terus masuk kepada lam tanpa kita lamakan pada lam. Kita nama dia sebagai idgham bila gunnah, masukkan nun ataupun tanwin ke dalam lam tanpa dengung. Khayral lahum. Okey, kita berhenti kat situ. Saya baca dulu, minta jemaah sekalian untuk ikut setelah itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khayran lahum. Wa nipis, Allah itu kita tebalkan. Wallah tebal, wallah. Ghafu, ghain tebal. Rur rahim, masuk terus kepada ra, jangan lama. Jangan run, jangan jelaskan tanwin, dan juga jangan lama pada ra. Rur
rahim. Ada orang begitu tak? Rahim. Ha, sempit halqa kita. Wallahu ghafurur rahim. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut kenapa diturunkan ayat ni. Ada di antara para sahabat yang datang nak bertemu dengan Nabi SAW. Dia panggil Nabi duduk dalam rumah, dia panggil ya Muhammad. Dia jerit begitu. Turun ayat Allah SWT tegur, jangan tinggikan suara di hadapan baginda Nabi SAW. Dan disebut dalam ayat ini, jika mereka sabar sehingga baginda Nabi keluar, jangan panggil-panggil begitu. Ini bukan orang biasa. Dia pemimpin di Madinah Al-Munawwarah. Lebih tinggi daripada itu, dia adalah kekasih Allah, orang yang paling mulia ataupun makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu disebut oleh para ulama bila membincangkan perkara yang paling mulia, adakah ada sesuatu yang lebih mulia daripada Kaabah Al-Musharrafah? Disebut oleh para ulama ada, yang baginda Nabi SAW. Dan juga bila dibincang tentang tanah yang paling mulia di atas muka bumi ini, ramai ulama mengatakan di Makkah Al-Mukarramah. Jadi khilaf ada di antara Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Ramai mengatakan Makkah Al-Mukarramah. Walaupun demikian, para ulama semuanya bersepakat bahawa tanah yang meliputi tubuh badan Nabi SAW di dalam kuburnya yang mulia itu adalah tanah yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana bersangkutan, berkaitan dengan baginda Nabi SAW. Begitu juga kita umat yang paling mulia dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Kerana apa? Kerana kita menjadi umat bagi Nabi yang paling mulia. Okey. Seterusnya, ya, panjangkan dulu. Kita panggil itu mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Yakni kita panjangkan 4 harakat. Dia sebenarnya ya satu perkataan yang lain, ayyuha perkataan yang lain. Cuma ditulis dalam satu perkataan. Begitu juga dengan haula. Ha itu perkataan lain sebenarnya. Ula itu perkataan yang lain. Okay, di sini kita baca ya ayyuhalladzi. Oleh kerana itu ada setengah-setengah imam dia baca dengan qasar, 2 harakat. Ya ayyuhalladzi. Kenapa? Kerana dia bukan mad wajib. Dia mad jaiz munfasil. Ya, cuma bacaan kita daripada Tariq Syatibi kita baca dengan 4 harakat. Ya ayyuhalladzi. Za, ambil perhatian sedikit. Hujung lidah kita keluarkan. Itu nak bezakan dengan huruf zai. Zai, bezakan dia. Ya ayyuhallazina amanu. Panjang 2 harakat. Mad badal. Manu, mad jaiz munfasil. Dengung, nun tidak ada tanda. Jumpa dengan jim, ikhfa hakiki. Ja, panjang 4 ataupun 5 harakat. Mad wajib muttasil. Akum, jelaskan mim, izhar syafawi. Fa, 2 harakat, mad asli. Siqum, dengung, mim mati, mim kecil yang ekor dia ke bawah kita panggil iklab. Dia ada satu lagi jenis mim kecil yang ekor dia ditarik ke tepi, itu kita panggil waqaf lazim. Adapun mim kecil yang ekor dia ke bawah begini kita panggil iklab. Dengung, fasiqum binaba'in. Dengung, jumpa fa, ikhfa. Fatabayyanu. Fatabayyanu kita berhenti dengan 2 harakat saja. Setengah orang dia berhenti pun 4. Fatabayyanu. Kita kata kenapa 4? Dia kata tu ada tanda panjang. Tak, tanda panjang itu hanya berfungsi bila disambung bacaan. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Cuba. Ambil balik. Fatabayyanu, 4 harakat.
dengung, nun mati atas dia tak ada tanda, itu tanda dia dengung. Kemudian tengok huruf apa yang dia jumpa, yakni ta huruf istifal, dengung itu nipis saya. Tu jangan tu, jangan tebalkan dengung tu. Tu si sad tebal, ambil perhatian. Tambah-tambah bila sad berbaris bawah, ramai orang baca tu si jadi sin tebal. Tu si bu dua harakat. Qauman iklab bi jahalatin, dengung, nipiskan dengung, jumpa fa. Fatus sad tebal, bihu ha, sempit halqum itu. Itu pentinglah, panjang. Fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu. Ambil balik. Fatusbihu ha, sempit. Ala ain, kita sempit. Ha dan ain tempat keluar huruf dia sama, yakni tengah halqum kita. Tolak ke dalam. Hu ala. Ma panjang. Fa'altum mim mati, jelaskan. Na dua harakat. Dimin ma'arid disukun 24 ataupun 6 harakat. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Dalam ayat ini juga Allah Ta'ala mengajar kita adab, yakni apabila kita dapat suatu berita, fatabayyanu, hendaklah kita cek dulu berita yang kita dapat pada kita ini betul ataupun tak betul, sahih ataupun tidak. Tambahan lagi sekarang ni lebih mudah, kerana kita ada media sosial. Setengah orang ni dia tengok je dia share, tengok je dia share, dia tak tahu betul ke tak. Lepas tu baru check, tak betul. Tak, sebelum nak share, sebelum kita nak percaya tu, check dulu betul ataupun tidak. Itu disebut dalam Al-Quran fatabayyanu. Ada qiraat baca fatathabbatu, tetapkan dulu betul ke tak perkara ni, kemudian barulah kita sebarkan kepada orang lain. Jadi suatu adab yang perlu. Tambahan lagi, kita di akhir zaman ini banyak berita-berita yang kita tidak tahu sumbernya, dan banyak juga berita yang tidak betul yang disebarkan kepada masyarakat umum. Jadi cek dulu. Jadi jadilah umat Islam yang beradab, dan jadilah umat Islam yang melihat hukum hakam sebelum melakukan sesuatu perkara. Fatabayyanu, cek dulu sebelum kita nak share, nak sebar dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Bila kita tahu bahawa benda tu tak betul, kita dah share, 1,000 orang tengok, 20,000 orang tengok, 100,000 orang tengok, orang pula dah share kepada orang lain. Jadi benda itu mudah tersebar. Jadi fitnah di akhir zaman, kefasikan di akhir zaman ini mudah tersebar. Jadi khususnya kita umat Islam berhati-hati di dalam kita menyebarkan berita yang kita dapat. Seterusnya, yang terakhir kita, yang ni kita teruslah sebab masa pun dah sempit sikit. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum Cuma ambil perhatian pada huruf ta. Lau yuti tebal, jangan lau yuti jadi ta, ti tebal. Sama juga si, sad. Huruf-huruf tu kita sebut ada sifat safir, ada sifat safir bagi sad, yakni ada sifat itbaq. Dia tetap kuat tebal dia walaupun berbaris bawah. Ti, si, walakin Allah
Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Ambil perhatian, bezakan di antara ha dan ha. Sebelah-sebelah duduk. Walakinallaha ha. Ha. Beza kan? Letak pada tempat dia. Jika tidak, akan bertukarlah huruf tersebut. Wa karaha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyidun. Allah Ta'ala sebut wa'lamu, ketahuilah, anna fikum Rasulullah, bahawa fikum di kalangan kamu itu, di kalangan kamu itu ada Rasulullah SAW. Para sahabat Nabi SAW memang duduk dengan Rasulullah SAW. Adapun kita ini, Rasulullah dah wafat, tetapi apa sahaja yang kita lakukan, Nabi sebut daripada hadis, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, atau kama qala, kehidupan aku baik untuk kamu dan kewafatan aku juga baik untuk kamu. Dalam hadis yang panjang disebut apa sahaja setelah Nabi SAW wafat, amalan umat dia akan dibentangkan kepada Nabi SAW. Jika ianya baik, apa yang kita buat ni baik, hamidullah, Nabi kata aku puji Allah SWT, alhamdulillah. Jika apa yang dilakukan oleh umatnya itu tidak baik, Nabi minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah SAW senantiasa ada dengan kita. Bahkan ada malaikat khusus yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Tugas dia hanya untuk membawa amalan-amalan selawat yang diselawatkan oleh umat Nabi SAW kepada baginda Nabi SAW. Jadi malaikat tu khusus, kerja dia bawa selawat saja. Siapa yang selawat kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, malaikat khusus akan pergi ke Raudhah Al-Musyarrafah, beritahu Nabi SAW, ya Rasulullah, fulan bin fulan di tempat sekian berselawat kepada kamu. Jadi kalau makin banyak kita berselawat, makin banyaklah nama kita disebut di hadapan baginda Nabi SAW. InsyaAllah kita akan diberikan syafaat oleh baginda Nabi SAW. Jadi orang yang mencintai Nabi SAW akan merasakan bahawa Rasulullah SAW senantiasa berada bersamanya. Ini makhluk yang paling Allah Ta'ala cintai ada bersamanya. Jadi dia akan malu nak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mentaati Rasulullah sama seperti mentaati Allah. Allah Ta'ala sebut, "Man yuti'ir rasul faqad ata' Allah." Siapa yang taat kepada Rasul ni, yakni kepada Nabi Muhammad SAW, sama macam dia taat kepada Allah. Jadi setengah orang dia bezakan, tak, Nabi tak. Apa yang Nabi SAW buat, yang dia sebut wa ma yantiqu 'anil hawa, bukanlah daripada hawa nafsu dia. In huwa illa wahyun yuha, semua itu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mazharkan kasih sayang dia atas muka bumi ini melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan walakin Allah, ini antara doa yang juga boleh kita amalkan. Allahumma habbaba ilaina al-iman, boleh kita baca. Perkara itu sangat bagus untuk kita. Wa zayyanahu fi qulubina wa karaha ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Perlu tukar sedikitlah. Okay, ayat seterusnya. Kita ada 12 minit lagi. Fadlan minallahi wa ni'mah. Ambil perhatian pada huruf dhad. Sering berlaku dhad bila mati dilantunkan. Bagaimana? Fadlan, tak, dhad bukan qalqalah. Qalqalah 5 saja. Qaf, ta, ba, jim, dal. Dhad bukan. Jadi matikan dia, tahankan dia, jangan angkat makhraj kita.
fadla okey. Wa ni'mah, bila kita berhenti pada ta marbutah, orang tua sebut ta simpul. Ta simpul iaitu kita kena bunyikan ha. Kalau sambung bunyi ta. Wallahu alimun hakim. Ini sifat yang Allah Ta'ala jadikan bagi orang beriman, yakni suka kepada keimanan, dihiasi benda-benda yang baik, ketaatan dalam jiwa mereka, tidak suka kepada kekufuran, kefasikan dan juga maksiat. Itu adalah fadlan min Allah, suatu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi ingat, apa yang kita dapat lakukan daripada kebaikan, dapat kita lakukan daripada ketaatan, jangan lihat diri kita. Ada setengah orang ini terperdaya oleh syaitan. Bila dia dapat buat ketaatan pada Allah, dia dapat datang masjid, sedangkan kawan-kawan dia tak datang masjid. Dia dapat baca Quran tiap-tiap bulan khatam sekali, sedangkan kawan-kawan dia yang sama-sama dengan dia tak dapat khatam. Mula dicocok oleh syaitan, kata bagus kamu. Ada orang tertipu begitu. Mula rasa dah, bagus aku. Dia mula rasa, kita panggil ujuk. Orang lain tak dapat buat macam ni. Kalau solat duha itu dia buat 12 rakaat. Bukan 2, kita nak dapat 2 pun susah. 12 rakaat dia boleh buat. Kena ambil perhatian. Bagus yang kita buat tu, tapi kena jaga jangan ditipu oleh syaitan. Sebab syaitan ni dia bukan tipu orang yang tak beramal je. Dia juga tipu orang yang beramal. Orang yang banyak beramal pun dia ada cara dia nak tipu. Antaranya bila kita dah istiqamah dalam melakukan amalan-amalan kebaikan, buat benda baik, dah boleh tinggal benda jahat, dia mula nak cocok supaya kita rasa bagus aku, hebat aku. Tak, Allah Ta'ala sebut fadlan min Allah, ketaatan yang kita buat itu kurniaan Allah. Oleh kerana itu la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya kita nak buat ketaatan pada Allah, tidak ada upaya nak tinggal benda-benda yang Allah Ta'ala larang, illa billah disebut, yakni illa bi'aunillah, kecuali dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Jadi tak ada pun kita. Jadi bila syaitan mula cocok kita, bila kita ada ilmu, kita boleh lawan. Aku tak ada apa. Yang dapat buat taat, dapat tinggal benda yang Allah Ta'ala larang, kerana dapat bantuan dari Allah. InsyaAllah kita akan selamat. Okay, seterusnya, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Ayat ini juga dapat kita fahami bahawa jika ada dua puak dari kalangan orang mukmin itu bergaduh, berperang antara satu sama lain, tugas kita adalah damaikan di antara mereka. Cuba cari jalan supaya mereka dapat berbaik.
Jika salah seorang satu puak itu kita panggil menzalimi puak yang lain, kita lawan kezaliman itu sehingga dia balik kepada arahan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam ayat ini disebut kepada kita berkenaan dengan perintah untuk berlaku adil. Dan dalam Islam, berlaku adil ini bukan hanya kepada umat Islam, bahkan kepada seluruh manusia. Walaupun dia itu tidak beriman kepada Allah, kamu hendaklah berlaku adil kepadanya. Kenapa? Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Ta'ala ini suka kepada orang yang berlaku adil. Suka dengan makna Allah SWT meredai apa yang dilakukannya, dan Allah Ta'ala akan balas dengan pahala yang besar di akhirat nanti. Ayat seterusnya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwah, bersaudara. Jadi bila bersaudara, sepatutnya bila mereka ada berselisih faham dan antara satu sama lain, bergaduh dan sebagainya, hendaklah kamu damaikan di antara dua yang bersaudara itu. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Yang kita bersaudara. Sekarang ni saudara-saudara kita diserang di Palestin. Jadi tugas kita sebagai saudara antaranya mendoakan mereka. Itu yang paling penting, doakan. Kerana doa ini silah mukmin. Yang kedua adalah kita bantu mengikut kemampuan kita. Setengah orang ada kemampuan keuangan, bantulah dan sebagainya. Yang penting jangan tinggal. Ini semua orang boleh buat. Dalam sujud kita, mungkin orang itu dapat solat malam, dalam solat malam dia, dapat dalam solat sunat dia, dalam solat sunat dia, dalam sujud khususnya. Mohon moga Allah SWT bantu saudara-saudara kita di Palestin dapat bebaskan tanah air mereka. Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada mereka, dan Allah SWT bantu mereka dapat hak mereka secara khususnya yang telah dirampas oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, Zionis Yahudi. Wattaqullah, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini juga, bertakwalah kamu kepada Allah. Ini suatu ucapan yang sering kali diulang, khususnya menjadi suatu rukun bagi khutbah setiap hari Jumaat, yakni pesan supaya bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Mudah untuk kita faham, adalah taat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa ataupun buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Bila kamu buat begitu, la'allakum turhamun. La'alla ini kita terjemah mudah-mudahan, semoga kamu dirahmati. Tetapi la'alla jika ianya dari Allah, dia makna pasti kamu akan dirahmati. Kalau kamu bertakwa, pasti kamu akan dapat rahmat Allah. Jadi la'alla bila dari Allah Subhanahu wa taala, dengan makna pasti kamu akan mencapai perkara tersebut. Ayat yang terakhir, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب
bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ini juga Allah SWT mengajar kita adab, akhlak. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu merendahkan orang lain, baik lelaki ataupun perempuan. Kerana apa? Mungkin orang yang kamu rendahkan itu, yang kamu remehkan dia itu, mungkin dia lebih mulia daripada kamu. Dan juga jangan kamu buka aib orang lain. Dan juga janganlah kamu memanggil orang lain dengan gelaran ataupun panggilan yang tidak dia sukai. Dan seburuk-buruk panggilan ataupun title untuk kamu setelah kamu beriman adalah melakukan, jika kamu buat perkara tersebut, kamu dikira sebagai seorang yang fasik. Jadi fasik setelah beriman kepada Allah, suatu benda yang sangat buruk. Wa man lam yatub, siapa yang tidak bertaubat daripada melakukan perkara tersebut, yakni merendahkan orang lain, membuka aib orang lain tanpa yang dibenarkan oleh syarak, dan juga memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk yang tidak orang suka, siapa yang buat begitu dan dia tidak bertaubat kepada Allah, faulaika humuz zalimun, mereka itulah orang-orang yang zalim. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah SWT jadikan kita orang-orang yang beradab, berakhlak yang mulia sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi sama-sama kita tutup dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum.